menjadi dalang di dalam isu ini. Jadi kalau kita faham benda ini tuan-tuan, dan kita tahu pendedahan ini sebenarnya akan membuka banyak lagi apa? Daulah-daulah terpendam yang berada di dalam institusi kerajaan. Banyak lagi daulah-daulah terpendam yang ada di dalam institusi kerajaan yang sebenarnya mereka berada dekat situ demi untuk meruntuh dan merosakkan kerajaan Madani ini. Jadi kita harap benda itu akan terbongkar satu persatu lah. Dan kita harap benda itu terbongkar satu persatu, dan orang naif seperti Wahab ni akhirnya dia terperangkap dengan penipuan-penipuan dan janji-janji palsu mereka. Oh, dunia ini penuh kepalsuan. Habis kat situ. Alright. Cerita menarik tuan-tuan. Muhyiddin Yassin kata tak nafi bahawa Samsuri bakal calon Perdana Menteri dari PN. Kita baca. Pengurusi PN Muhyiddin Yassin tidak menafikan pencalonan Ahmad Samsuri sebagai calon mereka dalam PRK ini adalah langkah mengetengahkan Menteri Besar Terbabit sebagai calon Perdana Menteri masa depan. Katanya ia merupakan langkah strategik gabungan terbabit sekaligus memberi gambaran PN mempunyai ramai calon dan tokoh untuk diketengahkan. Pada masa yang sama, Ahli Parlimen Pagoh itu memberi bayangan usaha membentuk kerajaan boleh berlaku sebelum PRU akan datang. Ia tak dapat dinafikan kerana akan ada masa untuk PN mencipta sejarah. Sama ada sebelum nak sampai PRU ke-16 atau selepas PRU 16 dengan harapan kita membentuk kerajaan. Jadi semua langkah-langkah diambil adalah seperti langkah strategik yang dapat memberi gambaran kepada rakyat ada tokoh yang bijaksana, berkemampuan, terpuji sikapnya adalah moderate dan ada kelayakan profesional katanya. Muhyiddin juga Presiden Bersatu berkata ditanya sejauh mana pencalonan Ahmad Samsuri dilihat PN mengetengahkan watak baru sebagai calon Perdana Menteri akan datang. Malah Muhyiddin berkata dia yakin personaliti Ahmad Samsuri mampu menarik sokongan. Jadi saya fikir satu nama personaliti saya akan mampu menarik pengundi-pengundi katanya. Ahmad Samsuri yang juga anggota Adun Ru Redang dalam Parlimen Marang berdepan cabaran Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Noor. PRK Kemaman akan berlangsung 2 Disember depan setelah Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan. Baik. Untuk makluman tuan-tuan juga, 29 hari bulan ini, iaitu 2 hari akan datang, ada ceramah mega oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kemaman dan juga pemimpin-pemimpin yang lain di Kemaman. InsyaAllah 29 hari bulan 8 malam di kawasan Cukai kalau silap saya. Saya tak ingat kat mana lah, tapi ada jadual ya. Tuan-tuan boleh datang. InsyaAllah saya mungkin datang juga bersama dengan pimpinan-pimpinan Parti Keadilan untuk memeriahkan majlis tersebut. Tetapi kita balik kepada cerita ini. Kenapa tiba-tiba Muhyiddin Yassin nak umumkan Samsuri ni sebagai bakal calon Perdana Menteri? Okey, itu makluman Samsuri ni bukan ustaz Dia adalah seorang profesional. I think dia degree dalam aeroscience, aerospace, something like that. Dia ada degree bukan dalam bidang agama. Okey, itu yang pertama. Now, what happened is sekarang ini disebabkan kebelut yang berlaku di dalam Bersatu dan juga ketidakmampuan Bersatu untuk lead Perikatan Nasional, PAS dilihat sudah semakin distant away. Sebelum ini, kalau tuan-tuan perasan, Bersatu bongkak dan sombong dalam menyatakan bahawa mereka lah yang paling layak untuk nak jadi Perdana Menteri. Malah mereka namakan orang seperti Hamzah Zainuddin bakal PM, dinamakan Azmin sebelum ini pun bakal PM, tapi dia tak namakan pun orang-orang daripada PAS sebagai bakal Perdana Menteri. Jadi PAS berasa kecewa. Ini sebelum PRN hari itu, sebelum PRU, sebelum PRN hari itu. So PAS berasa kecewa. PAS merasakan bahawa mereka sentiasa dijadikan orang yang kedua, dianaktirikan, seolah-olah mereka tidak mempunyai kekuatan. Namun PRU yang lepas dan juga PRN yang lepas membuktikan sebaliknya. Perkara itu telah membuktikan bahawa PAS mempunyai kekuatan. Kita tengok negeri seperti Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, negeri utara, dan ada tempat-tempat Melayu di kawasan Pulau Pinang dikuasai oleh orang-orang PAS. Termasuk juga di Pahang, kalau kita tengok, di Selangor, dikuasai oleh orang-orang PAS. Jadi daripada situ mereka tonjolkan ini kekuatan PAS yang sebenar. Dan ditambah pula selepas PRU, kita dapati kes demi kes didedahkan terhadap Muhyiddin Yassin. Bersatu disekat akaun duit di dalam Bersatu saja, kalau terselesai ada lebih hampir 40 juta yang dibekukan. Itu baru cerita dalam Bersatu. Kita belum cerita lagi pimpinan-pimpinan lain, wang mereka dibekukan, ada yang diburu dan sebagainya kerana terlibat dalam kes-kes rasuah. Nah, Bersatu PAS nampak disebabkan oleh kerana itu PAS tidak ada cara dan jalan lain melainkan selepas
dalam menghadapi PRU16, PAS sedang meneliti untuk bekerjasama dan berbincang dengan parti lain, bukan bersatu. Dan ini bukan secret, tuan-tuan. Haji Hadi memang telah lama dikenali sebagai orang yang pro kepada UMNO. Tapi kenapa kali ini tak pro kepada UMNO? Dua perkara. Satu, UMNO kalah teruk. Kedua, duit. Dia tak nampak UMNO tu dah ada duit kat situ. Sekarang ni UMNO dah jadi kerajaan. Now, UMNO tak akan nak kerjasama. Ya, UMNO Zahid tak akan kerjasama. Tetapi ini cerita yang dibawa oleh Raja Petra. Zahid berkemungkinan, kata Raja Petra, bukan kata saya, ada 6 bulan je untuk hidup. Disebabkan oleh kanser yang beliau hadapi. Ni cerita, bukan saya cakap. Ni saya ceritakan, relatekan. Now, pemimpin-pemimpin PAS percaya kepada cerita ini. Mereka percaya bahawa kalau Zahid meninggal dunia atau sakit teruk dan tak mampu untuk memimpin UMNO, UMNO akan berpecah. Nah, perpecahan UMNO ini akan menyebabkan dua kem yang besar. Satu kem yang pro kepada Zahid, satu kem yang pro kepada Perikatan Nasional. Yang sebelum ini dikatakan mereka nak lompat dan sebagainya. Mereka akan bertembung sekali lagi bagi memastikan antara lain Hishamuddin digugurkan, bukan digugurkan, diangkat, digugurkan dia punya penggantungan, maksudnya di reinstate balik. Dan juga pemimpin-pemimpin lain dibawa masuk balik, termasuk KJ, dibawa masuk balik ke dalam UMNO. Kalau tim ini menang. Siapa tim ini kita tengok kemudian nanti. Now, another team, selepas Zahid Hamidi, soalan kita siapa? Selepas Zahid Hamidi, siapa? Tok Mat? Ahmad Maslan? Tuan-tuan boleh bayangkan So, are they capable untuk nak bawa UMNO sekarang ini yang mahu? Ada sebilangan mereka yang mahu, yang nak bahawa Zahid diketepikan dan juga kerajaan gabungan Madani ini diketepikan. Sebab itu kalau kita baca tadi, confidentnya Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa tak, kerajaan ini akan tumbang. Sebab itu confidentnya Hadi mengatakan kerajaan ini akan tumbang. Disebabkan oleh kesihatan Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini dalam minda mereka. Jadi sebab itu katakanlah ini cerita katakanlah berlaku. Lidah saya ni selalu masin mulut tapi katakanlah berlaku. PN took over. UMNO ni pecah dua, kemudian berjaya dikuasai oleh golongan yang anti DAP, anti PH, pro Perikatan Nasional. Mereka bersama dengan Perikatan Nasional membentuk kerajaan. Tuan-tuan ingat, dia nak bentuk kerajaan dengan bersatu ke? Dia nak membentuk kerajaan dengan PAS? Of course dia nak bentuk kerajaan dengan PAS. So pada masa itu bersatu akan ketinggalan. So Muhyiddin Yassin, kalau kita faham, dia bijak, tuan-tuan. Dia tahu dalam tim dia sendiri tak ada kekuatan. So disebutlah nama Dr. Samsuri, bakal Perdana Menteri pada masa akan datang. And then dia sebut dalam ucapan yang sama, kita akan ada peluang untuk take over lagi. So itu memberi satu lifeline kepada bersatu di dalam Perikatan Nasional. Di dalam Perikatan Nasional, lifeline. Mengatakan, tak apa, kalau kita menang lepas ni, kami pun akan bersama kamu, don't worry. Itu lifeline dia. Dan kalau golongan kedua itu berjaya, tuan-tuan, saya percaya PRU16 mungkin berlaku dalam masa yang terdekat. Berkemungkinan juga kita akan nampak pertembungan di antara Pakatan Harapan sekali lagi. Tetapi kali ini gabungan juga di antara UMNO, pro belah sana, dan juga PAS. Pada waktu itu. Dan bersatulah. So, GPS is, GRS is. Saya orang Sarawak, tuan-tuan. Saya kata di mana UMNO pergi, di situ GPS akan pergi. Percayalah kata saya. Di mana UMNO pergi, di situ GPS akan pergi. Now, lompat parti ke Iskas saya kata, kalau N block melompat, dia takkan lompat parti. Sekala peristiwa itu berlaku, keadaan itu berlaku, so apa yang kita usahakan sekarang ini, tuan-tuan? Habis. Now, mampukah tim yang pro Zahid ini ke hadapan, berjaya? So saya kata macam ni, saya tak kata yalah kullu nafsin za'iqatul maut kan, semua manusia tu, semua makhluk ni akan mati. Setiap insan tu akan menemui ajal dia. Tetapi bagi saya, Datuk Seri Zahid Hamidi dah kena bersedia dengan successor dia. Dah kena ada nampak plan untuk nak